Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Lukas edisi malam 20 November 2020 bersama saya Lia Amira Anorigos. Memulakan berita dengan dua kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg hari ini bertempat di pejabat beliau Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Kunjungan pertama daripada Pengarah Pengurusan Polis Diraja Malaysia PDRM Bukit Aman Datuk Ramlidin. Bercakap kepada media, Datuk Ramlidin berkata, kunjungan tersebut bertujuan membincangkan mengenai isu-isu perjawatan yang terdapat dalam PDRM. Kunjungan ini adalah untuk menjelaskan tentang perjawatan PDRM di Sarawak. Dan kita bincanglah tentang isu-isu perjawatan yang ada dalam PDRM. Isu-isu perjawatan yang macam berapa ramai orang Sarawak yang bertugas di Sarawak misalnya. Berapa ramai ketua-ketua jabatan, ketua-ketua polis daerah orang Sarawak yang bertugas di Sarawak. Jadi itulah yang kita bincangkan. Kunjungan kedua pula daripada Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM Wilayah Sarawak yang baharu, Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Mat Yunus yang telah memulakan tugasnya pada 6 Oktober yang lepas. Selain memaklumkan kepada Ketua Menteri tentang penggalasan tugas baru itu, beliau turut berbincang beberapa perkara yang berkaitan di samping berkongsi mengenai kejayaan operasi yang telah dilaksanakan oleh Maritim Sarawak sepanjang tahun 2020. Pada pagi ini, kunjungan hormat saya sebagai Pengarah Maritim Negeri Sarawak yang baru mengambil alih pada 6 Oktober yang lepas, bertemu dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak untuk memaklumkan berkaitan tugas saya sebagai Pengarah Maritim Negeri Sarawak yang baru. Dalam kunjungan saya juga memaklumkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri berkaitan dengan kejayaan operasi yang dilaksanakan oleh Maritim Negeri Sarawak sepanjang tahun 2020. Di mana kita telah berjaya menghalang kemasukan pendatang tanpa izin daripada negara jiran dalam Op Benteng. Beralih ke berita seterusnya. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri kini bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan menghadapi banjir akibat hujan lebat monsun timur laut dan kejadian air pasang besar khususnya di kawasan rendah. Bercakap ketika mempengerusikan mesyuarat pada Khamis, Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, semua agensi di bahagian Miri yang bertugas dalam penyelamatan dinasihatkan untuk bersiap sedia dan menyemak segala kelengkapan. Datuk Lee menambah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak bahagian Miri juga telah menguruskan pengkalan hadapan dilengkapi 100 unit pek keperluan ditempatkan di lokasi yang kerap berlaku banjir. Berikut pula, kerjasama dan kesefahaman penduduk dalam memberikan tanah hak milik untuk tujuan pembangunan berjaya merealisasikan usaha membina jalan dan tapak perkuburan bagi gereja St. John Singai. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jineb semasa berucap di majlis penyerahan cek daripada unit agama-agama lain Unifor di Dewan Gereja St. John Singai di Bauk pada Khamis, beliau berterima kasih kepada masyarakat setempat yang menyokong usaha pembangunan yang dibawa Kerajaan Sarawak di kawasan mereka. Jelasnya isu tanah perkuburan bagi beberapa buah gereja di kawasan Singai juga telah diambil perhatian dan tindakan yang dilakukan ialah mencari lokasi baru bagi tapak perkuburan gereja berkenaan. Dalam majlis tersebut, beliau turut menyerahkan cek masing-masing sebanyak RM100,000 kepada gereja CMPC Singai dan gereja St. John Singai. Selanjutnya, laporan Jabatan Meteorologi Malaysia MET yang hampir tepat dalam menunjukkan taburan hujan akibat monsun timur laut yang berlaku di barat Sarawak dari Seri Aman hingga ke Kuching telah memudahkan gerak kerja Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Pengarahnya Khairuddin Rahman berkata, laporan berkenaan telah banyak membantu persiapan dan pergerakan JBPM Sarawak dalam mempersiapkan pasukan menghadapi banjir. Laporan yang diberi oleh meteorologi sekarang hampir tepat, almost 99%. Tepat, jadi gerak atur peralatan kita dan juga gerak atur aset kita
dan anggota sekali berada dalam tahap yang baik. Katanya ketika ditemui media hari ini. Terdahulu, satu majlis ringkas penyerahan surat kebenaran solat Jumaat telah diadakan dan disampaikan oleh Pegawai Agama Islam bahagian Kuching, Ustaz Bahrain Kawi kepada pengerusi Surau Al-Baqiyatus Solehat yang membolehkan solat Jumaat dilaksanakan di surau berkenaan. Sementara itu, Khairuddin turut memberitahu pusat pemindahan sementara PPS yang sedia ada akan ditambah disebabkan norma baharu. 2 hari lepas, MKN, SDMC dan jabatan kami telah mengeluarkan satu garis panduan di mana saya nyatakan sebelum ini pertama kali garis panduan kepada anggota penyelamat. Dan dalam tugas ini dah jelas bahawa untuk memindah oleh mangsa adalah jabatan bomba. So kita akan memberi penekanan kepada transportation, pergerakan perpindahan lah. Di pusat perpindahan sementara akan diuruskan oleh SDMC dan juga JKM dengan pihak APMM. Ada dia punya SOP yang mereka perlu patuhi lah. Pada majlis yang sama turut berlangsung penyampaian sumbangan daripada syarikat korporat dan individu berupa barangan keperluan asas dan wang tunai kepada 40 asnaf dan mukim Matang Jaya. Kini laporan harian COVID-19 melalui kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. 2 kes positif baharu dilaporkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,055 kes. 1 kes dicatatkan di daerah Miri yang merupakan seorang eksekutif teknikal di sebuah syarikat minyak dan gas hasil daripada pengesanan aktif secara rawak di tempat kerja. 1 kes pula dari daerah Kuching yang merupakan seorang penjawat awam dan mempunyai berkaitan dengan kluster besi. Kedua-dua kes tidak menunjukkan sebarang tanda atau gejala dan juga tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara atau mengunjungi kawasan berisiko tinggi. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita-berita terkini Sarawak boleh didapati di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.